Okay, Assalamualaikum. So for today we continue for the last chapter. So for assignment, then you can submit using your feature. Saya dah up link for submission. Okay, so boleh submit untuk bab stack. Okay, sekarang kita akan masuk chapter yang terakhir iaitu bab tree. Okay, and we have so many trees. So we have varieties of tree, but for programming itself, we just focus on binary tree. Kita hanya akan fokus pada binary tree sahaja. Okay, kita ada macam-macam jenis tree. So ini kita akan lihatlah the last topic. So of course in your final exam and final assessment, soalan ni akan keluarlah. Dia ada bahagian theoretical part dan juga bahagian programming part. So maksudnya topik ni is one of the important topic kan. So nak fahamlah benda ni. So kalau ada soalan nak tanya, kalau ada soalan boleh tanya dahulu sebelum saya mulakan topik baru. Ada soalan nak tanya? Ada ke tiada? No, sir. Okay. So if you don't have any question, then we continue with chapter 6, okay, now, chapter 5, chapter 6. So a binary tree. Okay. So for binary tree, okay, for binary tree, so what you have done before this, so we have discussed for what we call as a linked list. We have discussed for the linked list, and normally we can represent linked list something like this. We call as a linear. What you have done before this, we call as a linear linked list. Okay, kita panggil sebagai linear linked list lah. So what is a linear linked list? That means you can move into one way. Maksudnya awak bergerak dalam satu arah sahaja. That means you just only have one address. So for that reason, what you have done before this, we have when we design a node. So because when we talk about linked list, then you have to represent node. Okay, now, normally we have represent by using node. So what you have done before this, for the node, we have two components. The first component we call as a data, and the second component we have an address. Address contain others node, or we have two type of address lah. Address contain other node, something like this. That means this address contain others address, and another one not contain now address lah. So you have two different type of address lah here. So you have designed something like this, and then we program it lah. Kita dah program lah benda tersebut dan kita buat. So that one we call as a linear list lah, linear linked list, because we move only one direction. Okay, kita bergerak dalam satu arah. Okay, itu yang kita fokus lah yang kita buat. Tetapi for the link, for the tree, bila dikatakan sebagai tree, so for binary, for example, binary tree, when we talk about binary tree, that means you have two other component. Maksudnya dia ada is at least two address. Saya boleh kata at least, because we focus on binary tree. So for that reason, for binary tree, that means you will have at least two address. Maksudnya you have to create a node. Of course, you have to create a node. Dan node tu ada apa? Node mesti ada data, mesti ada address, something like that.
So the difference between a linear linked list and for the tree, so for the tree you need at least 2 address. Maksudnya kita ada lagi satu komponen dekat depan dia nanti. Okay, nanti kita akan lihatlah. So hari ni kita akan belajar. So nanti kita akan buat tambahan lah. Okay, dekat sini. Okay, ada satu lagi note kat sini. Note ni dipanggil sebagai address juga. Okay, you have 2 address and satu bahagian data. So this one we call, nantilah kita akan buat. So what you have done before this we call as a linear tree lah. Linear linked list lah. Okay, the data organized your study, dia kata linear in that each element has only one predecessor or successor. Maksudnya dia cuma ada satu address di depannya. Okay, yang akan link kepada node yang berikutnya. Okay, so yang ni yang kita belajar lah. Linked list, stack dan juga queue. So semua ni maksudnya kita akan cuma just only one address. So the next one. So accessing all element in the sequence is a zero-end process. This one dia punya space complexity lah. Okay, it's depend on the data. That means if you have more data, that means it will take more space, and of course it will relate to, you have to, it will consume more times lah. Maksudnya di sini dia bergantung kepada bilangan data. Kalau data awak besar, maksudnya you have to traverse banyak kali lah. So dia akan melibatkan masa yang panjang. So we have other data structure. Dia kata node, for example, is a tree lah. Ini salah satu. Kita ada lain lagi tapi yang kita nak fokus ini salah satu yang kita boleh kita akan lihat lah. Ini yang kita lihat lah, tree. Okay. So this one we call as a non-linear hierarchy because you can move at least 2 way. Awak boleh bergerak sekurang-kurangnya 2 way. Sebab saya cakap dua ni sebab we just focus on binary tree. Okay, that's why kita akan bergerak 2 hala lah. So this one we call as a tree lah. Yang ni yang kita nak belajar lah. Ini kita nak belajar tree. Okay. So a node in a tree can have multiple successor. Okay, bermaksud di sini apa yang dia cuba maksudkan, when you create a node something like this, then you can have many successor. Successor maksudnya dia akan point to another node lah, something like this. So in this example you have 2 successor lah. And for the tree you can have many successor lah. Dia depend on tree. Ni tree kita buat yang very simple lah. We call as a binary tree. Ini dalam syllabus awak lah, binary tree. So bila you baca buku, you akan jumpa banyak lagi jenis-jenis tree. Okay, tetapi at least for the tree, at least you can have at least 2 successor lah. Awak akan ada sekurang-kurangnya 2 successor. Macam ni lah. Then of course you can have others. Ni dipanggil sebagai tree lah. If we talk about binary tree, something like this. So you can have the maximum 2 sub node ataupun kita panggil sebagai chunk. Dia boleh ada maksimumnya adalah 2 chunk. Itu konsep dipanggil sebagai binary tree. Okay, for example, something like this lah. Okay, this is we call as a tree. Okay, the analogy of tree sebenarnya dia menggunakan analogi daripada tree lah itself. Cuma cara dia susun tu terbalik lah. Cara disusun secara terbalik. So a tree in computer science is like a natural tree which has a single trunk that may split off into 2 or more main branches. Ini konsep lah. Sebatu batang pokok, okay, dia akan ada banyak cabang. Konsepnya macam tu. Dan dia ada akar kat bawah dia lah. Okay, the predecessor of each main branch is a trunk lah. And each main maksudnya awak punya link tu. Okay. So each main branch may spawn several secondary branches. This one we call as a successor lah. So ni konsepnya lah. Dia ada trunk, kemudian kita ada branch, leaf, dan juga kita ada istilah dekat bawah ni root lah. Sini kita panggil sebagai root. Okay, this one actually is a root lah. So nanti bila kita belajar programming pun macam tu juga konsep. Kita akan guna istilah ni jugalah.
So in computer science, we can draw a tree from the top down. So the root is at the top. Ni saya kata ni, bila kita buat lukis tree, dia terbalik sikit lah. Kalau batang pokok, akarnya dekat bawah. Tapi sekarang when you draw akar, this one we call as a root. Okay, rootnya duduk dekat atas lah. Okay, something like this. Okay, because tree have hierarchical structure, we can represent using class hierarchy lah. Normally, in order to represent your tree, so we can represent as a class hierarchy, something like this. So in this example, actually this one we call as a macam ni lah, tree. So in this example, you have 3 subchart, boleh juga. So this one kita tak boleh namakan sebagai binary tree lah. Dia bukan binary tree. Binary tree maksudnya maximum chart. Macam ni you have 3 chart. Okay, 1, 2, 3. You have 3 chart lah. 1, 2, 3. So you have 3 chart. So we cannot classify this one as a binary tree lah. Binary tree maksudnya dia cuma ada 2, paling ramai 2. Paling sedikit tiada langsung lah, 0. Dan paling 0, 1 ataupun 2 chart. Okay, the maximum is a 2 chart. Okay, that one we call as a binary lah. So this an example of tree lah. Ni pun example tree. Okay, konsepnya macam ni. So we use the same terminology to describe tree in computer science as we do tree in a nature. So terminologinya sama. A computer science, tree consists of collection of element we call as a node, which each node link to its successor. Maksudnya setiap node dia akan link kepada dia punya chart lah. Okay. So in this example, okay. So for example, something like this lah. We start with the root. Okay, kita ada root. Kemudian root ni, okay, kita punya node, dan setiap node dia ada successor, dia punya warisan. Maksudnya, dia punya warisnya, dia boleh ada another successor. So in this example, so you have 2 successor lah. Kalau you draw macam ni, kita tahu lah, this is we call as a binary tree lah, yang dia akan panggil binary tree. Because kita ada maximum adalah 2 chart. For example, this node, you have 2 chart, A and D. So you have 2 chart, but D only 1 lah. Maksudnya, still, maksudnya you can maksudnya masih lagi kurang daripada 2. So dengan itu this is what we call as a binary tree lah. So in this example, for example A maksudnya dia tiada chart. Okay, yang ni maksudnya null lah. Nanti bila kita design ni kita kena buh null lah. Kalau tak ada chart maksudnya null lah. So sama lah konsep node, maksudnya di sini address yang kita belajar sama ada dia ada null ataupun lagi satu iaitu dia ada address pada next node. Sama juga macam this one. Okay, konsepnya sama. So kalau tiada, maksudnya kalau dia tak merujuk kepada mana node, then it's a null lah. You have to indicate null lah. So nanti kita akan design coding ni, macam mana nak buat. Okay. Okay, this one when you design your class hierarchy, so this one we call as a level 0 nah. So jangan tersilap. Level bermula dari kosong ni pernah keluar dalam soal objektif. So this one is the level 0, this one is the level 1, and this one is the level 2 lah. So kalau ditanya node C berada di level ke berapa, jawapannya adalah level 2. Okay, konsepnya macam tu lah. Okay, this one awak punya terminology lah. So root, actually dia refer the first node in the tree. Bermaksud when you design your tree, okay, macam ni. Kan, bila you design awak punya tree, yang ni kita panggil sebagai root, first node lah. So each node link to the root node. Okay, maksudnya sini apabila you have another node macam ni, ya ada lagi kat bawah ni, yang ni kita panggil sebagai chart. Okay, so kalau you ada A sini, B sini, C sini. So this one root, so this one we call as a chart. Okay, ni kita panggil chart. Kemudian istilah yang guna kita ada left chart and right chart. Biasalah, ini kita panggil sebagai left chart. Dan ni kita panggil sebagai right chart. Okay, anak sebelah kanan, anak sebelah kiri. That's it. Dan this istilah when you have B and C, so when you have B and C, this B and C, ini kita panggil sebagai sibling. Konsepnya sama lah. Ini anak. So dua ni dipanggil sebagai sibling, adik-beradik. Okay, sibling. Panggil sebagai sibling lah. Okay, the line from a root line, a root element to subtree. Ni line ni.
Line ni kita panggil sebagai branch. Okay, kita panggil sebagai branch cabang. Okay, istilah-istilah lah yang kita guna dalam programming ni. Okay, the next one, leaf, dia kata an element whose associate left and right subtree are both empty. So ini istilah leaf. Okay, bila kita panggil leaf, A tak boleh panggil sebagai leaf lah. B, yes, kita boleh panggil leaf. B dia kata macam ni, leaf ni kata an element whose associate left and right subtree are both empty. So kalau B ni, for example, you ada another knot lagi. You ada knot macam ni. Okay, yang ni kita buat sebagai null lah, katakan ini D. So B ni tak boleh jadi sebagai leaf lah. So yang ni, kalau soalan ni, kalau ditanya which one is a leaf, jawapannya D dan juga C. Sebabnya D tiada subknot, maksudnya chart di sebelah kanan ataupun chart di sebelah kiri. Itu konsepnya. That one we call as a leaf. So you kena faham lah. Misalnya C. C ni kita boleh kategori as a leaf lah. Boleh leaf sebab empty. Kedua-duanya kedua-dua iaitu chart, left and right chart is empty. So this one we call as a leaf. Okay. So ini istilah-istilah yang kita guna lah. Kena take note. Nanti baca buku manual lah. Baca buku manual. So kena take note lah. Yang ni sebab yang ni pernah tanya lah exam. Kemudian height. So for example height, dia kata the number of branch between root and the path of leaf. Maksudnya kalau kita tanya sini ketinggiannya, height, tinggi. So dia kata di antara root dan juga dot. Dan depth, dia kata the level of root. Depth ni is a level, kita tahu ni adalah level 0, level 1. Okay, dan seterusnya. Ni is a level 2. So sebenarnya depth equivalent to height lah. Okay, kalau ditanya height, maksudnya yang ni pun jawapannya 2. Depth dia level. Level di sini, levelnya adalah, kita tahu kalau ditanya not D, levelnya adalah level 0, 1, 2. Level 2 lah. Okay. Dan depth equivalent to height lah. Kalau ditanya height, jawapannya adalah 2 lah. Okay. Ketinggian. Itu konsep. So for example, when you draw this tree. Okay. This is we call as a binary tree. So let's say you design something like this lah. B, D dan juga C. Okay. Dia adalah cara, nanti saya ajar lah untuk cara untuk draw binary tree. Dia ada syarat dia lah untuk draw. Okay. Okay. So when you draw something like this, so this one we call as a level 0, level 1 and level 2 lah. Okay, dia punya depth lah. So kalau soalan tanya, for example root. So kalau ditanya root, kita tahu lah jawapannya adalah not B. Okay, not B. This one we call as a root. So the next one when call a chart. Okay, chart kalau kita kata chart misalnya A, D dan juga C lah. A chart kepada B, D chart kepada B, C chart kepada D. Okay, kalau nak lebih detail maksudnya A adalah left chart, okay, to B. D adalah right chart to B. And C is a left chart for D. Tapi kita panggil chart lah. Okay, so simple. Okay, ni adalah chart lah A, D dan juga C. So the next one kalau ditanya sibling, adik-beradik kan. Kalau adik-beradik maksudnya A dan juga D lah adik-beradik. Okay, ni adik-beradik A dan juga D. And leaf, daun maksudnya kalau dia daun, maksudnya yang paling, kalau daun analogi dekat pokok maksudnya yang paling atas kan. Bila paling atas lepas daun mana ada apa dah. Okay, tu maksudnya sama lah bila you draw. Maksudnya apabila you draw knot, maksudnya tak ada apa dah. Sebelah kiri tak ada apa, sebelah kanan tak ada apa. So itulah dipanggil sebagai daun. Okay, iaitu leaf. So konsep pokok kan sama. Maksudnya bila kita ada pokok kan. So yang paling atas sekali daun lah. Lepas daun mana ada apa dah. So maksudnya analogi sama, when you draw a knot, maksudnya there is no left left chart and also right chart. Okay, bila tak ada benda tu, itu dipanggil sebagai daun. So leave this one kita panggil sebagai knot A lah. Dan juga lagi satu is a knot C. Okay. Then kalau kita panggil sebagai height, okay, height macam saya kata ketinggian. Okay, daripada root sampailah the farthest, dia kata yang paling terdalam awak punya tree. So dalam konsep ni paling dalam adalah C lah, kemudian kira. So level 0, 1, 2. So height-nya adalah 2 lah. Okay, that's why saya kata height actually equivalent to depth lah.
Depth yang paling dalam lah. Dan kemudian depth-nya adalah 2 lah, level depth. Kedalamannya adalah yang paling 2. Okay. So, ni istilah yang kita guna lah. So, this is binary tree. So, dia kata, what is a binary tree? Dia kata, a binary tree is either empty or consist of an element called the root element and two distinct binary tree called the left subtree and right subtree. So when you design, so you can design something like this. So this one we call as a tree lah. Secara diagramnya, apabila kita nak buat kita punya coding, so kita akan design macam ni lah. Maksudnya dia ada bahagian data. Maksudnya A ni kita panggil sebagai data. And you have two addresses. Okay, you ada 2 address. Address yang pertama dan address yang kedua. So when you draw, so address yang pertama maksudnya your left chart, okay, ni panggil sebagai chart B. So you have something like this. Then you have right chart. So yang ni kita panggil sebagai C. So you have to indicate this one is a null because no more chart. Tak ada chart, maksudnya yang ni kita tandakan sebagai null lah. Nanti kita akan buat coding macam tu. Inilah coding yang kita perlu design. Kita punya program nanti. Konsepnya macam tu. So ini kita akan buat lah. So secara diagram cukup sekadar ni kita buat. Okay, macam ni pun okay. A, B, C. So ini maksudnya this one yang dikatakan sebagai tree. Dia kata a binary tree is either empty. Macam yang ni dia tak empty A, tetapi B dia empty. So dia classify a binary tree lah. Consist of an element called a root. Yang ni kita panggil sebagai root. Kalau dia panggil root and two distinct binary tree. Dia mesti ada 2 distinct yang berbeza lah. Binary tree yang merujuk kepada node yang berbeza. Bukan node sama lah. Kalau node sama bukan binary tree. You tak boleh kata yang ni merujuk kepada yang ni juga. Kalau merujuk kepada yang ni juga, misalnya kalau you buat macam ni, salah lah. Dia bukan binary tree. Kita just fokus pada binary tree. Okay, kalau you buat apa nama macam ni, maksudnya kalau address ni mengandungi this address, okay, ni pun panggil sebagai tree, tetapi dia bukan binary tree. Itu salah lah. Sebab kalau binary tree dia kata distinct. Okay, dia mesti berbeza. Maksudnya yang ni dia kena merujuk kepada node yang berbeza. Tak boleh node yang sama. So macam ni, okay, valid lah. Node yang berbeza. Itu maksudnya. So kalau you merujuk pada node yang sama, bermaksud you telah violate dia punya binary tree concept lah. Dan dia masih lagi tree nah. Kita ada tree yang macam tu. Tetapi kita tak fokus on binary macam ni lah. Okay, kita just fokus on binary tree. Yang dikatakan binary tree itu syaratnya. That one is the binary tree. This is another example of binary tree. Tetapi yang ni kita panggil sebagai expression tree. Okay, expression tree. So bila kita buat yang ni, expression tree ni kita bina, sebenarnya kalau awak tahu expression tree ni, kalau tengok dia ada operand. Okay, yang ni kita ada operand. Okay, kalau awak tengok kita ada operand kita kat sini, iaitu tolak, darab, campur. D, E, A, kemudian kita ada tolak kat sini B, C. So sebenarnya ini nanti ini yang kita panggil sebagai binary tree. Nanti kita akan belajar lah bagaimana kita untuk membina binary tree ni. So kalau binary tree ni sebenarnya datang daripada this expression. Okay, kita boleh dapatkan ni lah. So sebenarnya yang ni tolak, kita ada kurungan kat sini, dicampurkan dengan E. Okay, kemudian kita ada darab, kita ada E. Ni dia datang daripada ungkapan ni lah. A darabkan dengan, lepas tu kurungan semua, lepas tu you ada B, tolakkan dengan C. Ini adalah ungkapan matematik yang sebenarnya yang kita dapat lah. Maksudnya yang ni adalah ungkapan awak punya input awak. Okay, so bila kita buat macam ni, so bila kita bina binary tree, inilah rupa bentuknya. Dia akan dapat macam ni. Okay. Betul kan? A campur A darab B tolak C, betul? Kemudian tolakkan dengan yang ni, dah dapat jawapan dia. Tolak semua dengan D campur yang betul. This is valid. So sebenarnya ni adalah ungkapan expression matematik. So when you draw your binary tree, inilah rupa bentuknya. Nanti saya akan ajar lah macam mana kita nak bina. So yang ni pun dalam soalan final assessment akan keluar lah. Okay, final assessment awak akan keluar soalan bentuk macam ni.
Maksudnya dia bagi ungkapan matematik dan kemudian dia suruh you draw awak punya binary tree. So when you draw, inilah rupa bentuk binary tree yang kita dapat lah. Okay. Kita akan ajar lah. So dia datang daripada this expression, mathematical expression. Okay, yang ni pula 58, 37, 75, 25, 38 ni adalah binary, mungkin yang ni binary search tree kot, nanti saya tunjuk. Okay, we have full ataupun strictly binary tree. We have two different type of full or strictly binary tree lah. A binary tree is full if dia kata is a 2-3, 2/3 with all its leaf on the same level. This is called strictly or full binary tree. Contohnya macam ni. Okay, dia ada dua. Maksudnya dia punya chart ni, dia ada dua. Okay, chart kau ni dia ada dua. Chart 58 dia ada dua. 75 dia ada chart dua. So this one we call as a strictly or full binary tree. Ataupun dia kata full is a 2-3 with all leaf bit. Maksudnya 2/3 lah. Misalnya, dua per tiga ni half lah. Ini half lah. Okay, this one pula dipanggil sebagai complete binary tree. So a binary tree is a complete if T is a full through the next two lowest level and all the leaves at the lower levels are as far to the left as possible. Macam ni. Maksudnya dia berat di sebelah kanan. Dia berat di sebelah kiri. Pada ni, dia berat sebelah kiri. Okay. So ini dipanggil sebagai complete binary tree. Bukan di sebelah kanan, dia di sebelah kiri. So this one we call as a complete binary tree. Okay. Kemudian we try to traversal of a binary tree. Dia kata traversal of binary tree is an agreement that is okay. Ni kita nak guna traversal lah. So sebelum ni dalam stack, awak dah lihat kita dah belajar iaitu in-pick. Kita dah belajar is a prefix dan kita juga telah belajar postfix. Ni dalam stack yang sebelum ni lah. So we identify three different kind of traversal. When you draw your tree, then you can traverse by using these three different kind of traversal. Dia ada 3 jenis traversal. So apa dia? Iaitu kita ada in order, post order dan juga pre-order. So in order ni sebenarnya equivalent dengan this one, in-pick. Maksudnya bila you travel, you akan dapat ungkapan in-pick. Dan kalau you travel secara post order, bermaksud you akan dapat ungkapan postfix. Dan kalau you travel secara pre-order, maka you akan dapat ungkapan prefix. So you tahu dah kan sebelum ni apa dia in-pick, apa dia prefix dan apa dia postfix. Kan kita dah lihat dah. So bila you travel dengan menggunakan kaedah in order, maka you akan dapat ungkapan in-pick ni. Ni ungkapan mathematical expression lah. Saya rujuk kepada mathematical expression. So kalau you ada mathematical expression, bila you draw you punya tree, maksudnya mathematical expression tu, bila kita ada mathematical expression, you kena draw dahulu tree lah macam saya tunjuk tadi. Okay, ungkapan matematik kita draw dapat dia punya ungkapan. So bila you traverse dengan menggunakan in order, maka sebenarnya you akan dapat ungkapan in-pick. Okay. Dan kalau you traverse dengan menggunakan in pre-order, maka you akan dapat ungkapan prefix. Macam stack yang buat. Dia konsepnya sama macam stack. Jawapannya sepatutnya sama macam stack. Ini dia punya equivalent lah. So we have to traverse. So in order, pre-order or post-order. Kita ada 3 jenis tersebut. Dan kita akan lihatlah benda tersebut. So algorithm, this one is in order lah. Ni algorithm maksudnya kalau you nak traverse secara in order. So in order konsepnya dia menggunakan left, not right. Okay, konsepnya you ada macam ni. Bila kita bina tree ni. Kita ada di sini is left, not right. So kalau kita ada tree macam ni. A, B, kita ada C, E, E. Contoh dia ni lah. So soalan mengatakan left, not right. In order traverses dia mengatakan left, not right. Itu konsepnya yang ni kena hafal lah, left, not right. Okay, ini dikatakan sebagai in order. Maksudnya dia menjelajah secara left, not right. Left, not right. Ingat macam tu, left, not right. Not ni adalah
Bila jumpa node bermaksud sebenarnya adalah konsep dalam programming ianya dianggap sebagai print lah, maksudnya display. Node ni maksudnya you kena display. Itu maksudnya. Itu konsepnya. Okay. Dan setiap ni, okay, bila kata if T is not empty, dan apabila kita nak tulis coding ya, sebenarnya apabila kita buat tree, maka you sebenarnya kena menggunakan konsep stack. Sebab you nak traverse daripada satu node kepada node yang lain. Bukan konsep stack, iaitu konsep kita panggil sebagai recursive. Okay. So you nak traverse daripada satu node kepada node yang berikutnya. So kita tak bolehlah menggunakan while macam tu. Dah. Kita akan menggunakan konsep. Bila binary tree ni sebenarnya konsep yang digunakan di sini adalah konsep kita panggil sebagai recursive. Okay, dia akan panggil node berikutnya secara recursive lah. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai recursive method. So this is what we call as a method. Ni algorithm lah, method in order. Kita nak traverse secara in order. Dia kata if T is not in empty, iaitu selagi awak punya tree awak ni tidak empty. Okay, so apa yang perlu awak lakukan? You menjelajah secara, maksudnya in order. Ni dipanggil sebagai recursive. Nampak in order ni method. In order, method in order. Maksudnya dia memanggil dirinya sendiri. Itu dipanggil sebagai recursive. Recursive adalah method yang memanggil dirinya sendiri. So bila dia memanggil dirinya sendiri, itulah yang dipanggil sebagai recursive method. So in order bermaksud you menjelajah secara left not right. So bermaksud first you jumpa in order. In order maksudnya dipanggil dirinya sendiri. So menyebabkan, kalau kita draw lah. So kalau kita draw ni maksudnya bila dipanggil dirinya sendiri daripada A, you traverse akan memula daripada root lah. Memang traverse. Kita bermula daripada root. So bila dia mula pada root, so apa yang kita buat iaitu dia panggil in order, left tree. Bermaksud dia pergi kepada kiri, dia panggil dirinya sendiri. Okay. So seterusnya because dia memanggil dirinya sendiri, maka dia akan pergi semula lah. Dia akan panggil dirinya sendiri lagi, iaitu dia akan pergi kepada left lah. So bila pergi sini maksudnya dia empty. Bila empty bermaksud dia akan pergi access the root element. Bermaksud ni dipanggil sebagai root lah. So kita kena faham bahawa konsep ni, so this one we call as a root lah. Okay, ni kita panggil sebagai root. Dan ini root ni sebenarnya kita panggil sebagai, dia kata access the root element of T. Bermaksud root ni dia equivalent to, dalam kisah ni dia dipanggil sebagai node. Maksudnya tiba bila you access to the node, bermaksud you kena display. Itu konsepnya. So when you have access to the root element of T, bermaksud sekarang dia akan cetak D lah. Sepatutnya kita akan dapat D. Kemudian dia kata setelah dia cetak D, bermaksud dia akan pergi kepada, ni kita dah cetak, in order right tree. Bermaksud dia akan pergi kepada right. So bila dia pergi kepada right, so apa akan terjadi? Okay, bila dia pergi kepada right, maka right ni dia akan check ada tak left, tak ada. Bila tak ada, bermaksud ini akan jadi sebagai not lah. That's why dia akan cetak nilai D. Kemudian dia akan kembali semula kepada yang calling dia, bermaksud sekarang B ni sekarang dia akan cetak B lah sebab yang ni akan jadi not. So konsepnya di sini left not right. So left. Left lepas tu dia pergi kepada not. Okay, dia cetak, okay saya tersilap lah. Dia pergi pada not dahulu lah. Sorry. D not right. Okay, silap lah. Okay, sepatutnya A, B, D, sepatutnya D. Kemudian dia akan pergi left. Lepas tu dia kembali semula kepada not. So bila kembali not maksudnya dia cetak B. Okay. Dan kemudian dia pergi kepada right. Right ni maksudnya dia pergi E. Bila E dia empty bermaksud dia akan cetak E lah. Okay, selesai yang ni. Yang ni maksudnya sekarang dia berada di sebelah kiri lah. Maksudnya left. So bila left maksudnya dia kena bergerak kepada not. Sekarang dia pergi kepada not lah. Maka dia akan cetak E. Okay. Dan seterusnya bila dia cetak not, seterusnya dia kena pergi kepada right. Maka dia pergi kepada right. So dia pergi kepada right dan kebetulan right ni left tak ada. So bila tak ada, bila left tak ada, dia pergi kepada not. Not dia akan cetak C. So this lah jawapannya. Jawapannya bila you traverse secara in order, maka you akan dapat D, B, E, A, C. Contoh dia macam tu lah. Yang ni ya dalam exam nanti you kena buat macam ni lah. Okay. Kalau dia traverse secara kita panggil sebagai in order traversal.
Saya tak tahu sama ada you dah belajar dalam matematik ataupun tak. Tetapi ini salah satu yang ada di dalam matematik. Saya tak tahu matematik apa, tetapi dalam subjek matematik ada juga ini. Okay, itu konsep. So, left, not right. Saya selalu hafal left, not right. So, dalam kepala otak, tak kira you travel secara in order, pre-order ataupun post-order, bila tiba masa not, bila you access to not, bermaksud you have to print. Bermaksud you kena cetak lah. Itu konsep dia. Okay, so left, not right. So, kalau not duduk first, bermaksud you kena cetak first lah. Kemudian you traverse kepada kiri, traverse kepada kanan. Konsepnya macam tu. Okay, so contohnya macam ni. Saya dapat 47, 31, 50, 42, 25. So, kalau awak traverse secara in order, so apa jawapannya kita akan perolehi? Kalau kita traverse secara in order. So, tengok ke sini, in order kan? So, in order, konsepnya left, not right. So, sekarang, this is your awak punya route lah, left. So, dia pergi kepada left. So, left, ni tak ada kan? Bila tak ada, yang ni akan jadi not lah. So, dia akan cetak 47. Ni jawapan yang sepatutnya kita dapat lah. Lepas dia cetak yang ni not, okay, left, ni left kan? Left, dia akan ingat, dia akan pergi kepada not. Bila pergi kepada not, ni lah not. So, sekarang dia akan cetak 31. Lepas dia pergi not, maka dia akan ingat dia pergi kepada right. Dia pergi kepada right. Bila pergi right ni, dia kena ingat ada lagi. Bila ada lagi, dia tak boleh print lagi lah. Dia akan pergi kepada konsepnya iaitu left, not right. Setiap not ni bila disampaikan as a not, konsepnya left, not right. Ingat not left, not right. Kalau tak ada, print. Itu konsepnya. So sekarang bila dia pergi kepada awak punya right, so dia tengok left, left ada. Maka dia kena pergi dahulu kepada left. Bila dia pergi kepada left, seterusnya dia pergi baca lagi. Oh tak ada. Bila tak ada left, maka dia akan kembali pada not. So sekarang not. So dia akan letak sini 42. Kemudian dia pergi right, tiada. Bila tiada, dia akan ingat, dia kembali semula. Bila kembali, dia ingat dalam memorinya yang ni adalah left. Lepas left, bermaksud dia kena pergi kepada not. Sekarang, bila pergi pada not, dia akan cetak nilai 50. Kemudian apabila dia pergi kepada not, sekarang dia akan bergerak kepada right. Sekarang dia pergi pada right. So, sekarang bila dia pergi kepada right, sekarang dia akan lihat left. Left tiada. Bila tiada, dia pergi kepada not 25. Sekarang dia cetak 25. Seterusnya dia akan pergi right. Right tiada. Bila tak ada, dia kembali. Lepas tu dia akan pergi lihat yang ni lah. Sebab dah settle dah bahagian sini. Maka dia lihat not ni. Bila not ni dia ada sini, dia akan ingat dia sekarang berada di sebelah kanan. Habislah. So inilah jawapannya yang kita akan perolehi. 47, 31, 42, 50 dan 25. Apabila you traverse secara in order. Itu jawapannya. Left dan right. So, inilah jawapannya yang kita dapat. Yang saya kata lagi sekali, 47. Okay, seterusnya kita akan dapat 31. Kemudian kita akan dapat 42. Kemudian saya akan dapat 50. Dan seterusnya saya akan dapat 25. Macam mana saya buat? Ini adalah kalau kita traverse secara in order traversal. Okay, ada soalan nak tanya? Ini kalau kita traverse secara in order. Boleh? Boleh sir, faham sir. Okey, faham lah. Saya rasa yang ni adalah matematik ke? Awak dah belajar tak sebelum ni? Pernah tak belajar di sana? Ada. Saya rasa so yang benda ni dalam awak punya data structure pun kita ada bahagian theoretical part. So memang soalan ni is a very familiar lah. Dia suruh akan traverse secara in order, tetapi cuma dalam exam lazimnya awak punya tree taklah sesimple macam ni. Ni kita anggap sebagai simple lah tree awak ni. Tree ni memang kita anggap sebagai simple. Cuma dalam exam tidaklah simple macam ni. Tetapi kalau you boleh traverse, maksudnya which is good lah. Memang akan keluar lah dalam dia punya exam. So the next one, you have a post order traversal. Kalau post order traversal maksudnya left, right, north. Left, right, north. Itu konsepnya lah. Left, right, north. Dia akan menjelajah ke kiri, ke kanan dan juga. Bagi setiap kali apabila dia access north, simple je. Bila dia access kepada awak punya north, okay, misalnya dia access kepada north, ni north, maka seterusnya dia akan lihat kepada left dan juga right. Itu konsep. Setiap satu ni dia akan selesai satu circular. Left, right, north. So bila tiba masa untuk north, bermaksud you have to print. Itu konsepnya. Bagi setiap awak punya tree awak ni. Itu konsep dia. So misalnya kalau you have this one, for example,
Okay, untuk post order left right not. Ini soalan yang sama tadi. Okey, kalau kita menjelajah secara post order traversal, dia mengatakan left right not. So bila kita lihat left right not, dia pergi kepada this one. Left kan? So bila pergi pada left, dia kembali semula sini. Tak ada. Bila tak ada, okey, sekarang tak ada. Tak ada. Ni kita nak selesai. Sekarang kita berada di sini. Ini 3. Dia kena selesaikan satu kitarannya. Kitarannya mengatakan left right not. Sekarang dia ingat dia left dan kemudian this is 3. Kemudian dia akan lihat sini is a left, tak ada. Kemudian dia pergi right pun tak ada. Sekarang dia pergi kepada not. Ya, ni not 47. Maka dia akan tetap 47. Okay. Seterusnya lepas habis left dia akan ingatlah ni satu kitaran not ni. Ni satu kitaran untuk 3. Okay, satu kitaran 3. So sekarang kitaran 3 dia pergi bergerak pada kiri. So seterusnya dia harus pergi kepada right. Sekarang dia pergi kepada 50. So bila 50, ni satu kitaran 3 late. Okay, satu kitaran 3. So bila satu kitaran 3 maka dia kena penuhi dia punya kitaran dia. So sekarang dia 50. Dia berada di sebelah kanan. So bila sebelah kanan, dia ada lagi sub 3. Maka dia akan bergerak kepada kiri. So, bila dia pergi kepada kiri sini, dia kena selesaikan satu kitaran 3 dah. So, kiri, dia pergi kepada left tak ada, dia pergi right tak ada, dia pergi kepada not. Not, sekarang kitaran not, that's why dia akan cetak 42. Okay, selesai kat sini. Ni kitaran pokok 3 ni kan. Bila kitaran pokok 3 ni, maksudnya dia sekarang dia akan memory, okay, aku sekarang berada di kiri. So, bila kiri, satu kitaran dekat sini, kiri, seterusnya dia kena bergerak ke kanan. So, sekarang dia bergerak ke kanan lah. 25. So bila dia bergerak ke kanan, satu kitaran 3 ni harus diselesaikan. So 3, dia pergi ke left tak ada. Dia pergi ke kanan tak ada. Sekarang dia kembali semula kepada not. Bila not, sekarang dia akan print. So sekarang dia akan tetap 25. So sekarang yang ni done. Yang ni done. So sekarang kitaran sekarang ni, dia akan ingat dah selesai dah kawan ni. Left, left, right. Dah selesai. Sekarang dia akan ingat dalam memori, okay, aku kena kembali semula kepada not. Not bermaksud dia kena cetak. That's why dia akan cetak 50. Selesai kitaran ni. So, kitaran ni bermaksud untuk pokok ni, untuk satu kitaran kawan ni. Yang 31 ni. Dia dah selesai dah bahagian sini. Dia dah selesai dah sini. Dia akan ingat right. Sekarang dia akan kembali semula kepada not. So, jawapannya sekarang 31. Inilah jawapannya. Bila you travel secara post order. So, simple je. Kalau you practice, maka you akan nampak lah benda ni. So, maka inilah jawapannya. You akan dapat konsepnya left, right, not. Ingat ni je. Kalau dulu final exam, you tak boleh buka buku. Maka you kena hafal lah ini. Kalau secara post order, jawapannya left, right, not. So, kita akan dapat sini 47. Kemudian kita akan dapat 42. Sebab kemudian you akan dapat 25. Kemudian you akan dapat 50. Macam mana saya terang tadi, the last one you dapat 31. Itu konsep. Kalau samalah juga kalau you travel secara pre-order traversal. Pre-order traversal ni dia not left right. So not ni maksudnya kena pre. Maksudnya setiap kali dia access not, konsepnya masih sama, satu kitaran. Bagi setiap not yang ada A, B, C, kitaran ni mesti ada lah. Ni kita panggil sebagai satu kitaran. Di mana satu kitaran ni dia mesti melalui not left right, not left right. So not maksudnya you have to print. So kalau yang ni bermaksud kita akan buat not left right, maksudnya ni not lah, maksudnya dia akan print lah. Dia akan print A, yang ni paling mudah lah sebenarnya apabila you travel secara pre-order, dia akan print ikut cara you baca lah. A, kemudian dia pergi kepada left. Bila left bermaksud ni not lah kan. Satu kitaran bermaksudnya ni not lah. Kitaran kawan ni. Kitaran untuk B bermaksud dia mesti ada kiri kanan, tapi kebetulan ni empty. So bermaksud this is not, bermaksud dia akan cetak B. Dia akan cetak B, yang ni tak ada, yang ni tak ada, selesai. Selepas habis ni bermaksud sekarang dia akan ingat dalam memori, sekarang dia tadi dia pergi daripada not, dia akan ingat dalam memori. Ni kitaran untuk yang atas ni lah. Yang atas ni maksudnya kitaran untuk A ni dia dah lihat dah tadi A. A tadi maksudnya not, dia dah print dah, sekarang dia pergi, dia dah selesai dah bahagian B, sekarang dia kena bergerak kepada C. Sekarang dia akan cetak C. So dia akan dapat ikut cara kita baca sebenarnya. ABC lah jawapannya, akan dapat ABC tadi. Ini adalah yang dikatakan sebagai pre-order. So kalau kita lihat soalan yang sama tadi,
Cuma perlu hafal, iaitu kalau pre-order jawapannya not, left, right. So for example, dengan menggunakan jawapan yang sama, maka ni paling mudah sebab left, not, right. Ni satu kitaran. Saya tunjuk awak. Ni satu kitaran. Okay, yang ni satu kitaran lagi. Yang ni satu kitaran juga ni. Yang ni satu kitaran juga. So setiap kitaran ni maka dia perlu sama juga ini. Yang ni pun satu kitaran juga. 3 ya. Okey, satu kitaran. So setiap satu kitaran ni maka you perlu melengkapkan not, left, right. So not ni jawapannya free. Simple. So seterusnya bila kita buat kitaran pertama, ni katakan kitaran yang pertama ni kita akan buatlah. Okey, kitaran pertama iaitu 31, 47, 50. 31 ni not. So not, left, right. So not, bila not bermaksud kita print, that's why dia akan cetak nilai 31. So, lepas dia ingat not ni satu kitaran, lepas not dia kena pergi kepada left. Okey, dia pergi left. Bila left bermaksud ini kena selesai satu kitaran. Left, kan? Bila left ni kitarannya ini sebagai not lah. Not, left, right. So not, that's why dia akan cetak 47. Kemudian left tak ada, right pun tak ada. Bila tak ada, kitaran ni selesai kat bahagian sini. Done. So bila done, dia akan ingat dalam memori bahawa dia dah pergi kepada not, dia dah pergi kepada dia punya left, seterusnya dia akan berganjak kepada right. Maka dia pergi kepada right. Bila dia pergi right, ni satu kitaran. So kitaran ni not lah. Bila not bermaksud dia kena cetak. That's why dia cetak sini 50. Kemudian dia pergi kepada right. Bila right ni satu kitaran lain pula. Satu kitaran lain pula. Kitaran lain pula dia kena berlaku proses yang sama. Not, left, right. So not. That's why dia akan cetak 42. Left tak ada, right tak ada. So dia akan ingat kat sini, selesai kat bahagian sini. Bila selesai kat sini, dia ingat kat sini not. Sekarang dia pergi pada left, kemudian dia kena pergi pada right lah. Bila dia pergi pada right, satu kitaran lengkap lagi kena selesaikan. So kitaran ni mengatakan not, that's why dia akan cetak 25. Left, right. Okay, kemudian done. Done, maksudnya selesailah semua. So inilah jawapannya. 31, 47, 50, 42, 25. So ini adalah jawapan. Kalau you traverse secara pre-order traversal. Mudah kan? So nampak jawapannya 47, 50, 42 dan juga 25. Sebenarnya pre-order ni paling mudah sebab dia ikut cara kita traverse. Kita cetak mengikut cara kita traverse. Okay? Dan kemudian yang kita nak belajar kat sini adalah expression tree. Yang ni yang perlu awak ada kemahiran lah untuk membina tree. Okay? Untuk bina awak punya tree. Yang ni memang soalan final exam pun akan keluar juga yang ni. Okay? Binary tree. So dia kata use to represent arithmetic expression, iaitu awak punya mathematical expression lah. So each non-leaf is a binary operator. Okay, maksudnya non-leaf non-leaf. Non-leaf ni maksudnya kita perlu letakkan dia punya operator. Binary operator. Campur tolak darab bahagi macam tu lah. Whose operand is the associate left and the right subtree lah. Okay. Dan juga sementara dia punya leaf ni, daun yang paling bawah sekali tu, dia akan letakkan dengan awak punya operand. Operand maksudnya di sini sama ada dia constant value, constant literal value, contohnya value lah 10, 20, 30, 40, ataupun is a variable, A, B, C, something like that. Okay, kita akan store dia dekat leaf. Itu konsep kita nak bina tree. Itu dia punya syaratnya. So kalau syarat dia maksudnya macam ni lah, maksudnya kalau you ada A campur B, kalau you bina tree, ni dia maksudnya. Kita ada ni, yang ni akan jadi A, yang ni akan jadi B. Ni syaratnya. Ini non-leaf. Ni kita panggil sebagai non-leaf. Sebab leaf bermaksud dia kena empty. Dia tak boleh ada apa kat bawahnya. Leaf maksudnya node yang paling bawah sekali lah. Itu dipanggil sebagai leaf. So leaf ni lah yang kita letak sebagai operand. Okay. Sementara non-leaf ni panggil sebagai non-leaf. So yang ni kita panggil sebagai leaf. So non-leaf ni kita kena letakkan nilai operator. Operator can be any operator lah. Plus, minus, division and so on. And operand consists of value ataupun variable. Dalam kes ni variable lah. Kalau value kita letak 10 ke, dan ni kita letak nilai 20. This one is a value lah. Okay, itu.
And parentheses are not stored in the tree. Ini kena faham. Parentheses ni maksudnya kurungan. Kurungan tidak perlu diletakkan di dalam tree. Okay? Because the tree structure dictate the order of the operator evaluation. So nanti kita akan bina lah. Operator in node at higher level are evaluated after operator in node at the lower levels. Okay, ni kita lihat. If a node contain a binary operator, its left subtree represent the operator left operand and its right subtree represent the operator right operand. Saya akan tunjuklah apa maksudnya. Consider the very basic operators operand. So kita kena lihat dahulu. So bila kita nak bina kita punya tree, dia punya konsepnya very simple. You kena cari ungkapan A, ungkapan B. Sebab kita nak bina binary tree. Bila kata binary tree, bermaksud kita ada satu operator dekat tengah dia dan kemudian kita ada dua operand in between. Itu dipanggil sebagai binary. Bermaksud kita selesaikan secara pair. Okay, kita selesaikan secara pair. Maksudnya dia wajib ada operator. Bila pair ni maksudnya dia mesti ada ungkapan A, mesti ada ungkapan B. Itu dipanggil sebagai binary. So bermaksud whatever mathematical expression yang you ada, sekompleks macam mana sekalipun, sekompleks macam mana maksudnya kalau awak punya operasi awak ni ada yang very complex, misalnya you ada A campur B darab C tolak D, kemudian awak ada lagi iaitu bahagikan dengan F, okay, campurkan dengan Z, contoh macam ni lah. Katakan this is very complex. So, apabila you ada sini, you ada lebih daripada satu operator, right? Okay, you ada campur, tolak, darab, bahagi dan seterusnya lah. So, you ada banyak operator. So, apabila you nak bina you punya tree, maka you kena dalam kepala awak, otak awak, mestilah konsepnya dia mesti ada kiri, kanan, operator. Kiri, kanan, operator. Itu konsepnya. So, walaupun you panjang macam ni, for the first time, apa yang perlu awak lakukan, you kena dapat ungkapan A, you kena dapat ungkapan B. Itu maksud soalan ni. Maksudnya penyelesaian bila you nak bina you punya tree. So this is a very complex mathematical expression lah sebab kombinasi banyak operator. So bila you nak draw tree, maka you kena dapat ungkapan A, ungkapan B tanpa dia punya breaks, dia punya rules. Rule untuk mathematical expression ni kita tahu macam mana dia solve. You kena tahu paras keutamaan. Okay. Bermaksud ada yang kita tak boleh pisahkan. Tak bolehlah sewenang-wenangnya, okey aku nak ambil yang ni A. Contoh-contohnya, aku senang je kita nak buat, awak boleh, kita tak bolehlah sewenang-wenangnya kita kata okey, aku nak jadi yang ni ungkapan A. Okay, tanpa memikirkan dia punya level A, yang ni aku nak jadi ungkapan B. So you nak buat macam ni, masalah besar lah, memang salah lah. Tak boleh kita fikir sewenang-wenangnya nak jadikan ni sebagai operan A, yang ni adalah operan B. Tak boleh, macam tu. Dia kena ikut paras keutamaan apabila you nak jadikan dia sebagai ungkapan A, ungkapan B ataupun operan A, operan B. So misalnya kalau kita dapat this one, kita tahu bahawa kalau matematik, so dia akan buat yang ni lah, A campur B dapat jawapan. Kemudian dia akan darabkan dengan C. Okay? Kemudian dia tak perform lagi tolak. Kenapa tak perform tolak? Sebab ni paras keutamaan lagi tinggi. So dia akan buat D darab F dahulu. Dapat jawapan dia, betul tak? Bila dapat jawapan, maka yang ni akan, sebab bila dia dapat D bahagi F dapat jawapan dia, bila dapat jawapan, maka paras keutamaan tolak dan campur ni sama, right? Yang sama. So bila yang sama, bermaksud saya kena dapat jawapan yang saya dapat ni, saya kena tolakkan dahulu dengan D tolak F, dan kemudian dapat jawapan. Bila dapat jawapan, barulah saya akan campurkan dengan Z. So dengan itu jelaslah bahawa ini perlu dijadikan sebagai ungkapan A. Tidak boleh dipisahkan. Maka ini akan dijadikan sebagai ungkapan A dan ini akan dijadikan sebagai ungkapan B. Okay? So bila you dapat ungkapan A, B, maka kita boleh bina lah pokoknya. Sekarang kita boleh bina. Sebab A campur B, so kalau kita bina 3, maka dia akan dapat plus kat sini, A kat sini, B kat sini. Okay. So bila kita letak A ni semua kan banyak lagi expression kan. Bermaksud di sini kita kena pecahkan lagi kepada sum. So yang ni sekarang kita anggap yang ni pula, yang ni sebagai ungkapan A. Semua ni sebagai ungkapan A. Ungkapan A pula. Kita anggap sebagai mathematical expression, maka perlukan jadi ianya sebagai ungkapan A, ungkapan B. So jelaslah bahawa sini akan jadi A, sini akan jadi B.
So bila jadi A, maksudnya yang ni nanti pecahkan pula lagi. Yang ni A, yang ni B. Nanti yang ni pun kita kena pecah A, B. Selesailah yang ni done. Tapi yang ni A, B. Bila pecah ni A, maksudnya ungkapan ni kena pecah lagi ungkapan A dan juga B. Itu cara kita nak bina expression tree. Tapi bila you buat betul, nanti akan terbina lah awak punya tree dengan mudahnya. Itu cara lah. Cara saya buat. Okay. So kita akan lihat ini. Okay. Jangan terbalik, cuma be careful, jangan terbalik. Misalnya ni you ada A, yang ni you ada B. Jangan terbalik apabila you nak bina tree. Nampak bina tree, A mesti duduk sebelah kiri, B mesti duduk sebelah kanan. Jangan bubuh terbalik pula, B duduk sebelah kiri, A duduk sebelah kanan. Buat macam tu salah lah. Okay, itu konsep dia. Ni, kita ambil yang very simple dahululah. Ni bila kita buat. So bila kita ada mathematical expression macam ni, A campur B tolak B bahagi C minus D. So kita kena cari ungkapan A, ungkapan B. Konsepnya macam tu lah. So bila kita buat macam ni, bila kita tahu matematik, dia akan buat A, campurkan, maksudnya bila you ada parasoalan, dia akan buat macam ni, B bahagi C. Maksudnya dapat jawapan lah. Kita tahu theoreticalnya dapat jawapan ni. Katakan jawapan ni X. So bila dapat jawapan ni, dia akan buat yang ni dahulu lah. Buat yang ni dahulu, X. So seterusnya X ni dia akan campur pula yang ni. A campurkan dengan X, maka dapatlah jawapan katakan Y. Okay. Dah dapat jawapan ni, barulah last you akan tolakkan dengan D. Barulah dapat jawapan katakan ZZ. Contohnya macam tu lah. So bermaksud dia akan selesai secara pair. Apa yang saya cuba tunjukkan sini, tak kira lah awak ada kompleks macam mana pun matematik, dia tetap akan selesaikan secara pasangan. Pasangannya iaitu A, B. A, B. Maksudnya A campur, maksudnya A operator kat tengah B. Dia akan selesai secara binary. So, bila kita ada persamaan matematik macam ni, maka kita tahulah bahawa yang ni A campur dengan X ni tidak boleh dipisahkan. So dengan itu kita boleh indicate bahawa this one mestilah dijadikan sebagai ungkapan A. Dan this one mestilah dijadikan sebagai ungkapan D. So bila saya dah buat macam ni, maka saya boleh bina tree lah secara logiknya. Tolak duduk kat sini, tetaplah. Seterusnya kita akan ada D kat sini. Okay. Seterusnya dekat sini kita ada ungkapan A. Tetapi ungkapan A di sini belum lagi dalam erti kata dia very yang simple. Yang simple maksudnya di sini dia ada satu operan dekat sebelah, satu operan dekat sebelah kanan, satu operan sebelah kiri, satu operan sebelah kanan dan juga operator dekat tengah-tengah ni. Campur tolak ke apa ni operator lah. Ini panggil sebagai simple tree lah yang kita nak bina untuk expression tree. Dia mesti ungkapan macam ni. So kalau kita bawa A kat sini kan dia belum lagi simple, belum jadi dalam format macam ni. So seterusnya kita kena pecahkan lagi A dan juga B. So bila kita pecahkan lagi A dan juga B, kan, maka yang ni of course lah yang ni akan jadi A, ungkapan A. Okay. Dan yang ni akan jadi ungkapan B. Right? Dan plus ni akan jadi dia punya operator. So dengan itu bila saya nak bina, kan kita dapat dah ni A ni B, tengah-tengahnya plus, maka saya akan letak kat sini plus lah. Plus sign. Seterusnya dia akan pergi A dan juga B. So bila A bermaksud kita boleh tulis A. A sebenarnya dah simple, tak ada apa dah kat sini, kita selesai A. Okay. Seterusnya kita ada bahagian B. Bila bahagian B di sini dia belum bagi simple. Bila simple maka yang ni A, maka kita kena pecahkan lagi dua, maka yang ni akan jadi A, yang ni akan jadi B. Dan juga operator bahagi dia dekat tengah. So dengan itu kita dapatlah sini bahagi. Okay. Dan dekat bawah ni akan ada A, barulah simple. Dekat sini akan dapat B. Saya bina. So ini adalah pokok ataupun kita panggil sebagai expression tree daripada ungkapan matematik yang saya buat. So inilah jawapan yang kita akan dapat lah. So saya tunjuk ke awak yang ni operan satu, kan kita ada A campur B bagi C. Dan operan operator tolak macam saya terang tadi, dan operan 2 adalah D. Okay, itu kita akan buat lah.
So by using the same method, operand 1 can be simplified, okay, to make it to simpler form. Basic arithmetic operation iaitu A dan B, operator kat tengah. So maksudnya saya terang tadilah, maksudnya yang ni iaitu operand 1 you kena simplify lagi sebab dia belum simplify. Benda tu yang kita buat. Dan last sekali, okay, ni kita dapat lah. Saya pecahkan lagi lah. Okay, awak boleh baca note saya lah, saya pecahkan lagi. Okay, ni adalah yang kita pecah iaitu A campurkan dengan B tolak C. Kemudian saya kena simplify pula B dengan C. B tolak B bahagi dengan C. Saya simplify satu-satu. Kalau you baca manual saya pun awak dah boleh nampak macam mana saya bina tree tersebut lah. Okay, maka inilah hasil yang kita dapat lah. Ini jawapannya. Okay, so bila you dapat jawapan ni, so kalau you menjelajah secara in order, so kalau you dapat menjelajah secara in order, maka you akan dapat jawapan expression matematik yang balik, yang asal lah. So based on the expression tree, we can get prefix, infix, and postfix notation by traverse the tree using pre-order. Kalau pre-order, using pre-order, in order, and post-order traversal. Ini caranya kita nak buat lah. Kalau prefix maksudnya kita menjelajah secara pre-order. Kalau infix bermaksud kita menjelajah secara in order. Dan kalau kita menjelajah secara postfix bermaksud kita akan menjelajah secara, untuk dapat ungkapan postfix lah, maka kita akan menjelajah secara post-order. So kalau kita menjelajah secara in order bermaksud kita kena menjelajah secara apa nak? In order, kita akan menjelajah secara left, okay, kemudian diikuti dengan note, kemudian diikuti dengan left, not, right. Okay, kita akan buat macam itulah, kita akan menjelajah secara left, not, right. So ni adalah in order. In order bermaksud kita akan menjelajah secara left, not, dan juga right. Maka inilah jawapannya, betul tak? Left, not, right. Left, left, not. Not dia akan cetak A. Okay, kita cetak A. Kemudian dia pergi kepada right. Bila pergi right, belum lengkap kitaran, maka dia pergi kepada left. Bila left, dia akan cetak B. Kemudian dia pergi kepada left, not. Bila not, dia cetak bahagi. Kemudian dia akan cetak right. Right C. Okay, selesai. Okay, kemudiannya dia akan pergi kepada left, not, right. Left, left. Okay, kita dah selesai not dan kemudian kita selesai left, not. Okay, not bermaksud dia akan cetak tolak lah. Kemudian dia akan pergi kepada right. Bila right, left, not, right. So dia akan dapat cetak D. So betul lah, ni jawapannya. So bila you menjelajah secara in order, bermaksud you akan dapat balik ungkapan asal matematik tersebut lah. A campur B tolak C, nampak tak ni? Dia dapat kembali kepada ungkapan asal awak punya. Yang ni sebenarnya adalah in order lah. Secara in order. So you boleh verify lah. So bermaksud bila you bina tree dalam exam lah, bila you bina tree ni, maka you cuba traverse balik dengan menggunakan in order. Kalau dapat jawapannya sama balik seperti yang asal ni, bermaksud awak bina tree awak ni betul. Tapi kalau awak bina, lepas awak bina tree ni, tiba-tiba you menjelajah secara in order, dapat jawapan lain, bermaksud you should think. Bermaksud ada something wrong dengan awak punya tree. Itu cara kita nak verify. Nak verify sama ada kita bina tree kita ni betul ataupun tak. Samalah juga kalau you buat stack. Kalau you buat stack, dia suruh awak buat ungkapan infix ataupun prefix ni, so kita boleh bina tree untuk verify. So seterusnya kalau kita traverse secara pre-order traversal, okay, pre-order traversal bermaksud kita akan dapat ungkapan prefix. Ni dalam stack lah. Okay, dalam stack kita boleh buat untuk dapat ungkapan kita punya prefix. Okay, untuk dapat ungkapan prefix bermaksud kita kena menjelajah secara pre-order. So kalau kita menjelajah secara pre-order, maka inilah jawapan yang kita akan perolehi lah. Pre-order pula, dia mengatakan kita menjelajah secara pre-order, maksudnya kita menjelajah secara not
left dan juga right. So bila kita menjelajah not left right, not maksudnya cetak lah, not saya cetak tolak. So kalau tengok sini saya cetak lah saya punya tolak, so dia dapat tolak. Kemudian plus, kemudian E. Kemudian saya buat dibahagi, kemudian saya dapat B, kemudian C dan kemudian diikuti dengan D. So ini jawapannya lah. So mudah kan kalau kita binary. So kalau kita buat stack, you cuba trace menggunakan stack. Jawapannya akan dapat jawapan yang sama juga lah. Kalau you tengok. Ni ungkapan infix, ungkapan infix nak tukar kepada prefix. Ni infix kan, kalau nak tukar kepada prefix kan kita lihat kalau jumpa macam mana? Kalau ungkapan infix iaitu kalau kita operand A campur B prefix, infix dan juga postfix. Dia kena jadikan postfix dahulu lah. So kita tengok dahulu ungkapan postfix. So kalau kita buat postfix bermaksud kita kena menjelajah secara post order. Okey, kalau kita menjelajah secara post order, so post order pula mengatakan bahawa kita perlu menjelajah secara left, kemudian diikuti dengan right dan kemudian diikuti dengan not. So kalau you menjelajah secara left, right, not, okey, kita left, right, not, maka dia akan cetak A, kemudian left, right, dia pergi ke sini, pergi ke sini, left, right, not, maka dia cetak B, kemudian left, right, dia akan cetak C, kemudian barulah dia akan cetak divide. So left, right, not, sekarang dia akan cetak nilai plus, kemudian left, right, not, so ni right, okey, dia akan cetak nilai D, kan tak ada, left, right, not, D, kemudiannya D dia akan cetakkan dengan nilai last sekali is a minus. Okey, ni betul. Itu konsep dah. Hello? Ya, betul. Ya. Okay. Okay, saya sudah. Saya faham lah. Tunjukkan dia akan tolak. Saya tahu sistem ni. Sebab saya tahu sistem ni sebab saya pernah guna, kemudian saya terminate lah. Dengan bank lain dia lebih kurang sama. Bank tu lain, Citibank pun buat, dengan bank RCB pun buat, banyak bank lah buat sistem yang sama juga. Ada, memang ada. Tapi saya tak ambil kot. Saya tak nak buat sebab saya tak perlu kot. Sebab saya akan bayar. Dia betul saya akan bayar dan saya rasa tak perlu kot. Sebab kadang bagi saya tak. Saya faham benda tu. Saya faham maksudnya benda tersebut lah. Maksudnya kalau tak ni, kalau nanti. Okay. Okay, so kita sambung. So caranya kalau kita traverse, so dia akan membentuk kampanye. So in order, pre-order dan juga post-order. So dalam exam, ini adalah cara untuk kita jawab lah. First, you have to, selalunya dalam exam, pertama sekali you kena draw dia punya binary tree. So bila you draw, dia punya expression tree, ini kita panggil sebagai expression tree lah. You kena draw expression tree
Dan kemudian bila kita draw expression tree, saya suggest kepada awak, you traverse dahulu menggunakan in order. Walaupun soalan tu tak minta lah. So kalau soalan tu minta traverse secara in order, maka kalau you traverse in order, dia sepatutnya dapat jawapan sama balik dengan jawapan yang asal ni. Okay, so bermaksud kalau you dapat jawapan yang sama dengan jawapan asal tu, bermaksud di sini awak punya expression tree awak ni betul. Okay, so kalau tak dapat jawapan yang sama seperti ni, so jawapannya adalah tak betul lah. So you kena be careful lah. Maksudnya expression tree yang awak bina tu tak betul. So you kena be careful. So bila you dah travel secara in order, dapat jawapan yang sama seperti yang atas ni, sama seperti atas ni, then barulah you cuba travel secara pre-order dan juga post-order untuk jawab soalan yang berikutnya. Selalunya dalam exam dia suruh travel secara pre-order dan juga post-order. Kalau dia design, awak punya dia suruh design this one, so jawapannya mestilah dia akan suruh travel secara pre-order dan post-order. Jarang dia suruh travel guna in order. Sebab kalau in order bermaksud dia macam reveal lah. So sepatutnya kalau in order dia akan dapat balik ungkapan ni. So maksudnya kalau ungkapan ni betul, bermaksud pokok awak ni dah betul lah awak bina. Itu cara kita nak tackle soalan lah. Okay. So kalau dalam exam selalu dia suruh traverse menggunakan pre-order dan juga post-order sahaja. Okay. Sebabnya dia tak suruh buat in order, sebab in order ni sepatutnya dapat jawapan yang asal balik. So kalau dapat jawapan asal balik, maksudnya you guna betul lah. Dan hopefully bahawa pre-order traversal yang kita traverse secara not left right ni, you are very familiar lah. So in order to get familiar, of course you have to do a lot of question lah, macam mana kita nak menjelajah secara pre-order dengan pantas ni. Okay, kalau saya tengok tu saya boleh dapat dah jawapannya. Okay, so tapi kita kena practice lah. Okay, so nak practice jawapannya, pergilah buka awaknya soalan pasir. So bila tengok soalan pasir, cuba bina pohon tersebut, pokok tersebut, dan kemudian bila bina pokok dan kemudian you traverse. Maka bila dapat jawapannya, should be okay lah. Okay, so tak ada masalah. Dan we can evaluate the expression tree by using in order traversal. Okay, maksudnya kalau you nak evaluate, so kita tahulah kalau kita nak evaluate, iaitu kita menilai ungkapan implik lah kan. So that's why you kena traverse secara implik, maksudnya secara in order lah. Okay, in order. Okay, misalnya this one lah. So kalau you nak buat, nak menilai ungkapan expression tree, sebenarnya you kena perform, dia kata situ implik lah. Kalau implik, kalau you traverse lah implik. So ungkapan implik, salah satunya dia kata we can evaluate the expression tree by using in order traversal. So kalau kita nak buat in order traversal kan, so kita kenalah menjelajah secara left not right. So left not right kan. So kalau left not right, so kalau kita buat left not right, so ni salah satu ya, kita boleh buat left not right. So left not right, maka kita akan dapat kat sini is a 3. Ni yang sebenarnya jawab ni lah. Daripada ungkapan matematik ni kita tahu 3 left not right. So kita akan dapat left, ni left not. So saya akan dapat campur. Lepas tu right, right masuk sini, saya akan ada sini 7 darabkan dengan 2. Kemudian saya ada not, kemudian saya akan dapat left. Ini adalah ungkapan matematik lah yang sepatutnya saya dapat. So daripada sini saya boleh menilai lah. So bila saya ada 3 campur 7 darab dengan 2 tolak 1. So saya tahu bahawa saya perlu solve this one first. So 7 kali 2 14. So 14, seterusnya saya dapat 3 campur 14 tolakkan dengan 1. So jawapannya saya kena selesaikan dahulu 14 campur 3, iaitu saya dapat 17. Okay, 17 tolak 1, maka saya akan dapat di sini is a 16. 16. That's it. So saya boleh menilai lah dengan itu satu cara. Satu cara lagi untuk menilai apabila ni dengan mudah, iaitu you kena menilai yang mana yang paling dalam dahulu. So dengan melihat file ni tanpa you pergi kepada
Macam yang ni saya perform in order traversal. So in order traversal sebab dia ungkapan in-peak. So bila in-peak ni maksudnya in order traversal. So untuk menjelajah in order traversal, jawapannya adalah left not right. Left not right. So kita menjelajah secara left not right lah. Okay, saya akan buat macam tu. So bila saya menjelajah secara left not right iaitu in order traversal, maka saya akan menilai ungkapan tersebut, maka inilah jawapan yang saya dapat 16. Itu satu cara. Satu cara lagi, bila you draw you punya tree, nak menilai very simple. Iaitu you kena tengok iaitu the father, maksudnya yang paling terdalam awak punya tree. Tree yang paling terdalam sini adalah this one lah. Yang ni. So selesai yang ni dahulu. So bermaksud bila selesai yang ni dahulu, bermaksud kita akan buat lah. Iaitu 7 kali dengan 2 is a 14. Dapat 14. Okay. So sekarang bila dah selesai yang ni, maka you boleh selesai yang ni pula lah. Okay. So 14 campur dengan 7 maka jadi 17. Okay. Sekarang selesai yang ni dengan yang ni lah. Dah habis ni selesai pula yang ni. So bila selesai yang ni 17 tolakkan dengan 1, jawapannya adalah 16. So kalau you bina tree, maksudnya kalau you tak mau menjelajah secara in order traversal ataupun left not right, then you strictly evaluate this one. Cara nak evaluate, you tengok yang mana pokok paling terdalam, iaitu tree awak paling dalam, so evaluate yang ni first. Kalau dia duduk level yang sama, misalnya kalau kat sini ada dan di sini pun ada, katakan ganti yang ni tolak balik, kita bahagikan katakan ni is 8, 2. Ini 2, kita ada macam ni kan. So bermaksud di sini kalau kita ada note ni, kan note ni ada, note ni paras kot tak sama. Bila paras kot tak sama, maksudnya tak kisah you nak buat mana-mana satu dahulu. You boleh buat yang ni dahulu ataupun you boleh evaluate yang ni dahulu. So sama je. Sebabnya kalau dia duduk di paras keutamaan yang sama, maksudnya sibling, adik-beradik ni bermaksud dia berada di paras keutamaan yang sama. Paras keutamaan sama. So simple. So kalau kita buat expression tree, kita dah bina expression tree, sebenarnya untuk menilai ianya sangat mudah lah. You ada 2 cara untuk menilai. Satu cara dengan menggunakan traverse, iaitu in order traversal. So when you do in order traversal, then you will get a result lah. The second technique by evaluate the farthest, maksudnya yang paling terdalam dahulu. Okay, yang paling terdalam dahulu. Yang paling terdalam tu menunjukkan bahawa dia adalah hierarki yang paling tinggi. Hierarki yang paling tinggi. Then you have to solve first lah. Itu caranya. Kan mudah. Okay, kita selesai itu. Saya ada cerita lah. Dapat 14. Kan? Kemudian kita selesai pula yang ni. Step 2. Evaluate ini lah. So saya akan dapat 17. So replace. Okay. Seterusnya saya selesai this one lah. Step 3. So dapat 16. So kita explain jawapannya adalah 16. Sama je. So, ini pula kalau in order traversal lah. Left not right. Ini saya cerita tadi. Okay, ini jawapan kita. Dapat sama je. Kita ada 2 cara lah. Okay. So you boleh baca lah. Okay, so far bahagian theoretical part yang itulah saya nak elok lah masa apa habis. Sebab untuk bahagian binary search tree, iaitu yang kita nak fokus kepada coding ni, kita fokus kepada binary search tree. So binary search tree ni saya akan masuk pada minggu hadapan. Okay, saya akan terangkan pada minggu hadapan lah. Okay, minggu hadapan merupakan minggu yang terakhir kita lah. So saya akan masuk pada minggu hadapan dan saya akan buat, yang tu saya akan fokus pada coding je, binary search tree. So kita akan belajar theoretical part bagaimana untuk draw awak punya binary search tree. Because binary search tree when you draw, dia ada syaratnya. Dia ada syarat-syarat tertentu dan apabila syarat tertentu, syarat tersebutlah kita akan pindah kepada coding bila kita nak design kita punya. So kita belajar yang tu dan kemudian kita lihat kepada coding. Di mana coding yang kita guna untuk design binary tree iaitu dia mesti guna konsep recursive method lah. Apa dia recursive method? Cuba baca dalam manual saya. Dalam manual saya ada satu chapter recursive, tapi dahulu kita ada chapter recursive tu dalam awak punya syllabus, but now dia remove chapter recursive. Tetapi bila you buat binary search tree, memang you kena menggunakan recursive method. So you kena tahulah apa yang dikatakan sebagai recursive method. Recursive method ni is very simple, iaitu method yang memanggil dirinya sendiri. Okay, itu dipanggil sebagai recursive method lah. So kita akan solve this one, iaitu
part yang terakhir ni, binary search tree ni, dengan menggunakan recursive method. Okay, so kita akan lihatlah nanti. Ni, so balik baca, cuba baca this one. So bila you baca yang ni, insyaAllah lah you boleh, ni yang bahagian theoretical part lah, iaitu you nak bina binary search tree dahulu. Macam mana kita bina binary search tree kalau kita ada value ni. So kalau ada value ni, kita nak draw, maksudnya kita ada value 40, 47, 25, so macam mana kita bina yang tu. So kenapa bila kita baca 47, jadi root, lepas tu 25, kenapa 25 tu pergi ke kiri? Lepas tu kita ada 43, kalau ada 43, kenapa dia pergi pula letak 43 kat sini? Kenapa dia tak letak dekat sebelah? Kenapa dia tak letak dekat sebelah sini? So kita ada persoalan. Soalan, kenapa 43 tak letak kat sini? So kita akan tanya, kenapa tak boleh? Kenapa dia kena letak? Dia ada syarat dia, macam mana dia buat. Okay, so balik cuba baca this one lah. Dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Okay, saya rasa saya nak stop kat sini. So if you have any question, so you boleh tanya saya pada waktu lab minggu hadapan hari Isnin lah. So insyaAllah lab minggu hadapan hari Isnin, kita boleh discuss. Okay, seterusnya berkenaan, don't forget untuk submit awak punya assignment. Assignment awak saya telah aktifkan dia punya button submission untuk bug stack. Okay, so boleh submit lah as soon as possible. Okay, when you finish, then you submit. So kalau tak ada apa, saya stop kat sini dahulu. Okay, okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.